Recording in progress. Alright, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, jom. So kita tutup dulu moving average ni. Alright. So sekarang kita dekat pair GBP CAT masuk H1. Jadi kita perhatikan, saya bagi satu contoh. Saya akan ajar pasal trend line malam ni. Jadi sebelum saya ajar, saya akan bagi satu contoh. Okey? Saya cuba cari untuk orang. Sideways. Okay, nampak tak guys? Ini trend line Saya marking daripada hujung ke hujung. Okey. Kalian nampak tak kat sini? Dia terbang dulu. Silap candle ni. Asal candle naik warna merah. Sekejap saya tukar candle tak. Patutlah pening. Okey. Nampak Satu sini, satu sini. Sini dia terbang. Okey. Nampak tak? Dia terbang berapa pit? 50 pit. Okey, ini adalah trend line. Jadi saya rumuskan pasal trend line So untuk trend line ni, saya tulis trend line ni, kita faham. Okey guys, untuk trend line ni apa? Trend line ni dia macam mini indicator lah. Kita berconteng-conteng. Dia adalah sejenis line yang bantu kita untuk cari peluang entry, buy ataupun sell. Okey. Jadi saya tak tahu apa nama dia dari segi teknikal ni, tapi saya panggil trend line buy dengan trend line sell. Okey. Trend line buy ni dia menaik dah. Naik ni kita cari buy. Kalau yang menurun ni kita cari sell. Simple je. Okey. So kalau macam ni, trend line buy dan trend line sell ni, cara nak entry dia, korang kena fokus dekat dia punya korang kena fokus kat dia punya third touch. Okay, dia ada bertouch-touch. Jadi saya nak korang fokus dekat sentuhan yang ketiga. Alright, dia macam ni Trend line buy ni, kalau nak cari dia, korang kena cari bucu-bucu tu. Faham tak? Dia turun satu, dia turun kali kedua. Faham tak? Sekejap saya padam. Okay, macam ni, faham tak? Dia dah turun, dia dah turun macam ni, dia naik, dia turun lagi macam ni. Nampak ada dua bucu macam bersambung naik, tarik trend line. Faham? Tarik trend line. Dan bila dia turun, kat sini kita entry. Okay, faham tak? Ini first touch. Sorry, buruk. Ini first touch, ini second touch. Faham tak? First touch dan second touch kita tak boleh entry. Faham tak? First touch dan second touch hanyalah untuk kita identify ada trend line. Dan kita lukis trend line dan kita standby dekat the third touch. Kat sini kita entry. Faham?
Faham? Kat sini kita entry. Okay. Entry pun di trend line. Faham? Dan SL kita bubuh dalam 20 ke 30 pip ke bawah. Sebab apa? Sebab buy, betul. Alright. Dan dia akan naik. Macam tu. Kenapa saya fokuskan kat third touch? Dia sometimes ada trend line yang lebih tau. Dia sampai 4-5 kali touch. Tapi korang anggaplah trend line ni dia adalah bila dia ditest banyak kali dia macam makin melemah tau. Jadi paling cun dekat third touch. Sometimes dekat touch keempat pun boleh jadi juga. Tapi dia dah jadi berisiko. Okay. So bila dekat touch keempat tu nak entry pun lot size kurangkan. Alright, macam tu. Dari segi SL ni pula lagi besar time frame, lagi besarlah SL, betul. Logik tak? Lagi rendah, lagi kecil time frame, lagi kecil SL. Okey. Sama juga kalau kalian sell. Dia naik 1 2 3. Kat sini kita entry. Okey. Alright. Sama juga konsep dia. Saya akan tunjukkan dalam 3 ke 6 contoh. Ini konsep. Dan habis konsep ni saya akan terangkan, tunjuk contoh bagi korang betul-betul faham. Lepas tu nanti saya akan tunjuk korang macam mana nak cari peluang entry yang betul-betul ni. Okey? Saya bagi 3 contoh. Okey, nampak ni? 1, 2, nampak? 3. Dia terus spike 50 pip. Dia turun 10 pip, dia naik balik. So kita dah dapat 50 pip sini awal-awal. Okey, 1, 2, 3. Simple kan? Okey. Kita cuba cari yang lain. Nampak saya contoh yang bucu-bucu. Tak clear, tak nampak, buka line chart. Sebab apa? Line chart ni dia lebih detail lah. Bukan lebih detail, dia lebih simple. Candlestick dia lebih detail. Dia ada shadow, body, open, high, low, close. Tapi kadang-kadang kita serabut dengan candlestick ni. Banyak sangat dengan indikator semua kan. So tak nampak tu, boleh buka line chart. Macam, nampak. Okay, nampak ni guys. 1, 2, 3. Nampak dia fly. Yang keempat pun fly juga. Tapi kita fokus dekat third touch. Nampak tak? Bucu dia bagi. Okay, saya cari lagi satu. Nampak ni? Satu, 2, 3. 4 pun ada. Okay. Nampak tengok berapa dia bagi kita tak tarik pun. 80 pip. 70 pip. Okay guys. So clear tak? Saya bagi 3 contoh. Sekejap, saya bagi soalan Second touch tak boleh entry Kalian boleh pakai semua time frame. Okay. Boleh pakai semua time frame. Tak boleh, second touch tak boleh entry. Kita kalau dia second touch tu, dia tak siap lagi trend line. So macam mana kita nak entry, betul tak? Ini saya bagi contoh kat H1. Okay, saya bagi contoh kat H1. Saya betul ke kalau time frame lagi besar lagi accurate? Betul. Time frame lagi besar lagi accurate. Dia tak banyak noisy. Okay. Trend line cuma valid bila ada second touch cursor. Betul. First touch dengan second touch tu untuk kita identify the third touch. Okay. Kalau first kan second, kalau first macam mana entry kat first? Padahal
trendline tu tak contoh lagi. Faham tak? Macam mana entry kat second padahal trendline tu tak wujud lagi. Faham tak? Ada lagi jangan risau. Saya tak main candlestick bullish so saya tak boleh jawab soalan tu. So macam mana guys? Nak contoh lagi ke? Boleh pakai semua time frame. Semua time frame. Okay? Okay, saya bagi lagi contoh Okay, kita cari. Nampak ni? Satu, dua, tiga. Nampak? Dia 76. Lepas tu, bila main trendline ni, pukulan third touch tu biasanya strong. Faham? Nampak kali keempat dia pecah. Yang keempat ni dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Tapi yang ketiga ni selalunya kuat. Kalau korang buat 10 kali, mungkin 2 kali bocor. Atau 1 kali bocor. Untuk yang third touch tu. Faham? Sentuhan ketiga tu jarang bocor lah. Tapi ada juga bocor. Kalau third touch ada bocor, semua dah kaya dah sekarang. Jadi bocor tu mesti ada. Tapi saya boleh cakap kurang lah. 2-3 kali, dalam 10 kali. Faham? Dalam 10 kali buat, mungkin dalam 2-3 kali. Korang boleh test nanti. Kita cuba cari lagi Nanti semua dah faham, saya akan ajar korang macam mana nak nampak trendline tu strong tak strong. Jangan risau. Cuma kali ni, saya nak korang faham trendline tu apa. Nampak tak? Bucu ke bucu. Nampak? 1, 2, 3 sini. Ni pun 4. Nampak dia naik? Naik. Sebab tu kalau korang tengok, kadang-kadang setup orang instant profit, semua kat trendline lah. Nampak? Memang setup instant je. Sebab third touch ni memang strong. Okay. Kita tengok apa dia bagi. 80 pip. Ini pun saya rasa 80 pip. Okay, kita cuba bedah lagi Kita bedah lagi. Lepas tu trendline ni kan, kalau boleh tarik yang clear tau, yang nampak betul-betul mata. Trendline korang kena cantik. Jangan tiba-tiba trendline bersambung macam ni ke. Jangan tinggi sangat. Dia kena macam setengah orang main trendline kan. Dia macam ni, dia bersambung macam ni. Macam kalau saya tak main macam ni. Sebab bagi saya dia dah pecah, keluar masuk, so tak cantik. Saya suka ambil bucu-bucu. Kalau trendline lambai, bucu-bucu bawah. Trendline saya, bucu-bucu atas. Okay. Okay, kita naik kita naik sebab dah tak ada setup. Ni, nampak? Nampak? 1, 2, 3. Boom. 6. Nampak tak? Clear tak? Macam tu je. Okay? Alright. Perhiasan trendline boleh ambil di shadow ke atau solid body. Shadow boleh, body boleh. Korang kena kaji. Macam prefer main body. Betul. Semua boleh apply. Okay?
Dia kalau goal, dia langgar trendline tu, bila goal langgar setup kita tu, maknanya bila setup kita ni SNR ke trendline kena langgar, tak jadi, korang kena check balik dengan korang punya uptrend. Faham tak? Contoh goal langgar M15 korang punya trendline. Dia pecah yang tu je. Cuba buka H4 kenapa? Sebab dia nak follow direction dia. So bila time frame besar sentiasa betul. Okay? So nak entry kat time frame kecil, korang kena make sure time frame besar korang pun betul. Faham tak? Macam tu. So jangan, dia ada sebab kenapa dia langgar ni. Kenapa dia pecah. Saya daripada kiri ke kanan betul. Betul. Okey. Saya akan ajar macam mana nak set TP nanti . So kalau dia lambai tapi dia sell, macam nak tahu kecil sikit tak sebab apa tu. Okey. So kalau semua faham, saya nak tunjuk contoh macam mana nak entry kat trendline betul. Okey. Cara nak entry kat trendline betul . Memang kita entry kat touch tapi ada confirmation. Ada kepastian yang buatkan kita boleh entry kat situ. Saya bagi korang contoh . Okey. Korang bila main trendline, korang tak boleh tinggalkan SNR. Faham tak? SNR tu kena ada. Sebab macam mana pun, harga akan reject kat SNR. So korang kena gabungkan trendline campur dengan SNR. Faham? Baru korang boleh entry. Okay. Okay, saya bagi contoh . Nampak tak? Sini kan, 1, 2, kan dia reject kat sini kan. So korang tengok, bila harga nak sampai trendline, korang kena look to the left. Tengok belah kiri ada apa. Nak sampai trendline, korang kena look to the left. Tengok ada apa. Marking. Nampak tak? Kat sini ada trendline campur SNR. Nampak? Korang kena cantumkan. Benda ni memang betul-betul jadi. Tak tipu. Saya bagi contoh . 1, 2, 3 betul. Nampak tempat dia reject ni? Kita kena kaji. Ada apa? Nampak? Ada apa? Ada SNR. Faham? Memang kita cari entry kat trendline semua, tapi yang menentukan kita adalah SNR. So korang kena gabungkan dengan support dari resistance. Okay. Saya bagi contoh lagi. Nampak? 1, 2, 3. Harga nak sampai je, tengok belah kiri ada apa. Tak kisah support tu kuat ke, support apa benda ke. Dia asalkan ada benda yang boleh mendukung trendline tu pun dah cukup lah. Support biasa pun boleh. Nampak? 1, 2, 3. The fly. Okay, nampak? Tu. Kat sini dia fly. Ada setengah orang cakap, weh ni SNR. Tapi ada orang setengah cakap trendline lah. Sebenarnya dua-dua. Faham tak? Dia lain orang lain mata. Nampak ni? 1, 2, 3. Nak sampai look to the left. Ada apa? Look to the left. Look to the first left . Jangan left di ujung. Terdekat dah cukup. Ada SNR. Faham? Nampak? Clear Semua dengan bantuan SNR. Faham tak? SNR adalah yang paling utama. Trendline ke indikator ke, semua hanyalah support kita punya analisis je. Nampak? Dia naik, dia turun kat support, dia junam sikit, boom, dia naik. Ini kalau korang masuk M30, ada SNR.
Nampak? Ada apa? Okey. Siapa yang dah masuk kelas saya 3 kali sebelum ni tahulah macam mana kita buat SNR. Saya cuba cari. Mana tadi satu? Kat sini kan? Nampak? 1, 2, 3 kan? Nampak tak? Semua dengan bantuan SNR. Faham? Memang kita tunggu kat third touch. Okay? Kita lukiskan. Tapi sini kena ada SNR. Untuk kita entry, baru boleh. Faham tak? Third touch, gabungkan dengan SNR, memang the bomb. Faham? Memang the bomb. Okay? Macam mana, clear tak? Nampak tak? Rasa ada terbuka mata tak? Simple je kan? Ya, saya baca. Kalau nak confirm break trend line macam mana sir? So, kadang-kadang fake breakout. Yes, betul. Apa-apa breakout, apabila terjadi, make sure candle close. Kalau dia breakout, candle tak close, kau nak entry, dia bagi shadow, so bukan salah chart, salah kita lah. Kita tak sabar, betul tak? So, kena sabar. Okay. Clear kan? Mudah kan? Padu tak? Macam terbuka mata kan? Korang kena backtest lah benda ni. Faham tak? Kena backtest. Jangan korang kena spend 1 hari, 1 jam, 2 jam. Korang buka chat minggu lepas, korang conteng, sampai jumpa dulu, kena screenshot beratus-ratus tau. Lepas kelas, cikgu minta screenshot 100. Kena buat video, kena explain, kena video explain, hantar. Yes, and 15 pun boleh. Alright. Nanti saya akan bagi video. Saya tak main IG lah. Dulu lah main. Tapi tak reti lah. Saya buka IG tengok story kawan je. Sampai sekarang tak boleh post-post. Alright. So, tadi ada orang tanya saya pasal take profit. So, saya nak share pasal take profit. Sini kan, mesti korang tanya kan, ni nak ambil take profit kat mana? Betul tak? Okay, so saya ajar. Live trade. Sekarang pukul berapa nak live trade? Pukul 9 lah. Okay, saya bagi contoh Kita nak cara nak tengok nak ambil take profit. So, bila trade, akan trade daripada SNR to SNR. Okay. Bila trend line pun ke trend line trend line pun ke SNR. Okay. Ini cara punya take profit. Okay. Faham? Kita bagi contoh Sekarang ni kat H1 kan. Saya bagi contoh kat sini. H1. So kita buka MTT. Kan, okay. Kan kita contohlah kita enter kat sini dia terbang kan. Maknanya belah sini semua tak wujud tau. Di tengah junam kan. Okay, so apa saya buat? Faham tak? Kan bila harga junam, kan dia pecah support. Betul tak? So ini adalah punya take profit. Faham? So ni dulu satu. Lepas tu sini pun ada resistance atas ni. So makin sini. So sini pun
ada juga zone. Nampak? So dekat mana lah, nanti korang confuse. Okay, nampak tak? So sini kita boleh buat sebagai TP1 kita. Sini pula sebagai TP2. Ini adalah TP3 kita. Nampak? Dia sentuh TP1, dia junam, dia pergi TP2, dia pergi TP3. Dia pancut lagi. Okay, faham tak? Entry dekat SNR, penutup pun dekat SNR. Faham tak? Entry dan exit di SNR. Saya bagi contoh lain . Okay, sini kan. Kita tengok entity. Saya nak cari TP, saya suka turun sikit satu time frame. 1, 2, 3, betul. Okay, so nampak tak sini? Kita entry kat sini kan. So maknanya sini tak wujud lagi, betul? Dia tengah macam ni kan. Kita entry, dia tengah macam ni. Kita entry dalam box kan. So kenal pasti SNR kat mana. Nampak tak? Satu SNR. Ini SNR kedua. Ini pula SNR yang ketiga. Nampak? Kalau korang entry awal-awal kat sini, nampak? Dia pergi TP1, dia junam, dia langgar terus TP3. Tu junam balik. Tapi kita kalau dapat ni dah berapa pip lah, faham tak? Dekat 100 pip kan. So, kita cuci dulu lah. Nampak Kalau ni pula nampak ni. Sini ada SNR, sini ada SNR, sini ada SNR. Boleh je collect sikit-sikit. Kan? Tapi dia terus pergi kat sini, faham tak? Dia langgar 3 resistor. 1, 2, 3 resistor dia langgar, dia ambil resistor yang keempat. Kita tengok pukulan third touch. So dia ada juga tau, ada juga third touch, tak ada SNR. Kalau korang jumpa, hati-hati. Boleh masuk, jangan lot besar. Maknanya kalau lot biasa korang 5 sen, buatlah 2-3 sen. Faham tak? Yang buatkan kita yakin dengan trik kita adalah sebab SNR dan third touch tu bergabung. Dia memberi kita confirmation, boleh tekan kat situ. Entry lah senang cerita. Macam mana pun MM kena jaga. Nampak sini kan, dia turun. Sini satu SNR. Sini pun ada satu SNR. Nampak? Semua pergi TP3. TP1. Dia masuk TP1, dia break sikit, dia junam, langgar TP3. Semua langgar TP3. Faham tak? Semua sampai resisten yang ketiga. Yang ni kan? Okay, nampak tak? Dia nak spike. Sini ada satu. Okay. Sini ada satu. Korang kena banyak conteng tau. Bila korang dah banyak conteng, baru korang nampak. Baru korang perasan. Nampak macam, okay, faham. Rupanya trendline ni, dia kalau nak ambil minimum, dia ambil TP2 terus. Faham tak? Dia mesti dengan impact third touch dengan SNR ni, kalau sampai betul-betul, confirm 1 atau 2 SNR mesti pecah. Dia langgar. Faham tak? Baru korang nampak. Macam ni kan. Semua SNR dekat-dekat semua dia hancur kan. Dia tu ambil ujung-ujung. Okay.
SND supply and demand lain tak sama dengan SNR. Macam mana nak tahu kuat tak kuat? Dengan itulah saya ajar. SNR dengan trendline kena align, faham? Korang dah belajar third touch, so korang kena sabar. Tengok macam mana SNR tu masuk, setup tu masuk, datang, faham tak? First entry siap, first touch siap, second touch siap, buat trendline, part tepi. Part tepi, kita jemput, kita tunggu harga datang dalam zone kita. Baru boleh entry. Faham tak? Yes, kena BE lah. Boleh je buat trendline. Sekejap, saya tunjuk Kita buat kat M5. Euro USD. Ramai scalping sini. Sekejap, kita tengok trendline ada tak. Yang ni dapat, tapi dapat sikit lah. Tujuh pip lah. Nampak tak? Nanti dalam channel. Dapat, tapi sikit. Dalam 7 pip, 6 pip. Kata scalping kan? Nampak sini. 1, 2, 3. Dia terbang. Okay, kita buka M5. Mesti ada SNR. See, nampak? Ada SNR, kita boleh entry. Okay, 1, 2, 3 naik. Sorry. Nampak? Turun. Nampak? Tak ada SNR kan? Masuk M5. Ada tak? Nampak ni? Ni guys support. Nampak macam saya marking? Nampak? Kan dia junam. Dia junam. Kalau kat M1 macam ni bentuk dia. Sekejap, saya tukar colour. Itu dia pecah. So, dia pecah sini resistant. Dia pecah jadi support. Faham? Itu kena kelas SNR lah kalau nak faham betul-betul. Nampak tak? Yes, third touch, tapi dia ambil SNR dulu. Baru dia fly. Okay?
Yes, dah baca soalan jap. Candle boleh, lancat boleh nak tarik trend line. Touch ketiga terus entry terser ke tunggu candle close pun tak lebih trend line. Nak tunggu candle close pun boleh lagi selamat. Janji ada SNR. Faham? Betul. Untuk TP buy kita makin kat resistance, TP sell makin kat support terdekat. Yes. Mana lebih afdol? Candle ke line? Saya prefer line chart. Line chart ni dia sebenarnya detail dia bagus juga. So, macam tu sir. Kalau body break trend line ketiga keempat kena stick confirmation untuk trend line. Okay, sekejap. Trend line ni 495. Saya keempat nak tarik saya tahu sebenarnya. Alright, dia kalau trend line tu bila kena break, orang kena make sure dia buat candle close Candle kena close keluar daripada trend line. Kalau korang tak tunggu, korang pergi entry terus, tiba-tiba je reject naik trend line, dia terus terbang, confirm MC. Faham? So break trend line tu kena adanya candle close keluar daripada trend line. Faham? Kalau candle dia break trend line tapi waktu nak tutup, body masuk dalam, shadow dekat luar, tak valid. Okay? Dah, saya dah cakap kan. Nak tunggu candle close pun boleh. Janji ada SNR. Yes, bagi saya adalah tempat yang tepat. Okay? Tapi korang kena ingat, Forex ni dia bukan 100% tau. Kita ni semua hanyalah thesis je. So macam mana pun entry dengan proper lot, SL kena ada, faham? Money management kena ada, jangan pakai duit belanja, faham? Dia setengah orang, dia lepas kelas, dia tahu depo duit belanja dia, duit rumah, duit kita, dia tekan. Betul rugi. Salah siapa? Betul tak? Okay. SNR dekat trend line tu tak perlu SNR yang strong pun. Tak perlu SNR yang breakout ke, SNR yang kuat ke, major ke. Hanya sekadar SNR yang dapat support trend line tu pun dah okey. Faham? Asalkan ada support resistance, faham tak? Jadi bila harga nak sampai trend line je, look to the left. Ada tak SNR? Kalau SNR tu bawah sikit, nampak tak macam tadi? Tiba-tiba dia kejar SNR tu. Nampak? Nampak tak? Ni point trend line. Lepas tu kita entry di sini. Tapi dia ambil bawah ni punya. Faham? Faham Macam tu je. Bila trend line yang third touch bagi saya trend line yang third touch ada SNR, dia boleh jadi strong confirmation. Tapi kalau trend line keempat atau kelima, saya kurang yakin. Okay? Faham? So korang kat sini ada apa-apa lagi tak yang tak clear? Cara layer ke, cara apa ke? Untuk SNR, saya tak boleh ajar malam ni sebab SNR adalah topik yang lain. Jadi yang tu kita kena bahas kat kelas-kelas sebab saya dah pernah bahas sebelum ni. So korang boleh, video dia ada dekat dalam channel VIP. Korang boleh join sepunya IB, masuk VIP, ada 3 video SNR. Faham? SNR first dengan SNR support become resistance, resistance become support, dan cara nak entry scalping gold. Saya dah ajar. Scalping guna SNR. Pakai SNR je dah boleh scalping gold. Faham? Ada video tu. Syarat nak join dia kena ada guna OctaFX, register dengan IB SIR, dan minimum equity 50 USD. Cukup. Okey? Nanti boleh PM admin. Okey. So cara nak layer.
Okay, faham. Korang semua ni scalper ke apa? Sebab layer ada banyak cara tau. Korang scalper ke intraday? Betul, buy tengok kiri, sell pun tengok kiri. Okey, sekejap Dia kalau siapa yang intraday, simple je. Dia punya layer dia. Korang main intraday, korang punya SL, korang buat je lah. Kalau main intraday, dia nak main, dia korang beli sini tau. Korang beli layer di zone SNR. Macam tu je. Itu satu. Ataupun kalau intraday, layer dekat setiap 10 ke 15 pip, faham tak? Jadi korang entry sini kan, dia naik lagi nak dekat dalam 12 pip tu, korang layer lagi, faham? Naik lagi dalam 14 pip, korang layer lagi. Macam tu je. So dia turun. Layer pun kena ikut ikut faham? Jangan korang layer betul talu-talu macam ni. Mati account confirm. Saya boleh jamin mati. Layer jarakkan. Sebab intraday kan main head daily sampai H1 kan. So layer tu jarakkan dalam setiap 10-15 pip. Jarak entry. Jangan terlampau ikut nafsu sangat. Jangan terlampau dia turun sikit je, layer lagi. Dia turun sikit je, layer lagi. Lepas dia sambung naik sikit je. So jarakkan. SL berbody point yang sama. Faham? Macam tu je. Saya main intraday macam tu je. Kalau swing pun sama. Cuma swing besar lah. Swing setiap 20-30 pip boleh layer. Faham? Tapi kalau main apa ni, scalping, kan scalping ni SL kecil, betul tak? Intraday pun boleh buat macam ni juga, tapi sakit lah korang. Siapa yang intraday buat ni, kalau kena memang syuk lah. Kalau tak kena memang account boleh kosong. Korang layer guna martingale. Faham tak? Dia macam ni tau. Saya bagi contoh Contohlah nampak line ni kan, kita buy kat sini kan. Martingale ni, dia punya cara nak guna dia, korang kena doublekan lot size, faham tak? Doublekan lot size, faham tak? Contoh korang buy kat sini kan. Lepas tu, dia naik. Korang, silap. Korang share kat sini kan. Share kat sini. Lepas tu, dia naik kan. Dia naik dalam nak dekat 10 pip kan. Lepas tu, kita sekejap saya lukis. So kat sini, korang layer lagi. Faham tak? Layer 20%. Kat sini, korang layer lagi 3%. Faham? Lepas tu dia junam. Saya cancel. Dia junam. Bila main martingale ni, apabila dia draw, make sure close kat entry point. Faham tak? Sampai entry point je, korang kena padam semua ni. Faham? Sebab kalau dia naik balik, confirm mati. Sebab korang dah layer gila babi. Faham tak? Ni budak suka pakai. Kalau korang nak hold, degil nak hold, yang ni tutup, yang ni BE, yang ni BE. Faham? So kalau dia naik, tertutup lah. Tapi bila main benda ni, floating sakit sikit. Faham tak?
Pemain cuba saya kira kita kira berapa float. Contohlah jarak semua ni dalam 10 pip kan. 10 sen 20 pip. Sampai sini 30 pip lah kan. 30 pip. Berapa? 30 USD. Saya main 10 pip lah bagi contoh. Nak kira senang sikit. 20 40. 30 10. So, berapa pip floating? 100 USD. Account tak besar memang sakit lah. Kena kecilkan lot. Tapi korang kira kalau dia turun je kan. Dia turun je, dapat 30, 20. Apa 60 USD. 20, 80. 20 USD. Dapat 10 ni kita dapat 10 ke apa kan. 10 USD. Dapat 90 USD. Kalau stok kat sini, kalau dia terlebih sikit, dah beratus lah. Okay. Tapi macam tu tau, korang kena ingat tau. Kalau main martingale ni, sampai entry point, padam. Sebab dah makan besar kat sini. Faham tak? Dia scalping dapat 20 pip pun dah besar. Sebab dia naik, mesti kiok account. So nak pakai martingale ni, korang kena mata kat depan phone tau. Korang tak boleh tau martingale betul biar. Tak boleh. Dah kalau korang dah set kepala otak, aku nak martingale gold kan. Ke pair lain kan. Dah start martingale dia kena usah je. Sebab kita nak laju. Tak. Faham? Saya pun rugi kat hari ni. Ada rugi sikit. Martingale, kalau nak main gold kan, saya rasa seloknya kan, equity elok minimum lah, paling kecil lah is 100 USD lah. Faham tak? Faham tak? Sebab kalau korang main kecil-kecil, nanti korang beli flow 1-2 signal je. Korang ada $30 kan. Masuk satu setup, lepas tu setup kedua tak masuk, setup ketiga tak masuk. Sebab apa? Sebab korang dah floating. Padahal mana tahu setup kedua dan ketiga tu yang dapat korang profit besar. Faham tak? Jadi bila korang ada 100 USD, korang boleh floating, korang boleh layer, korang boleh masuk banyak pair. Faham tak? Korang boleh, macam mana kata, portfolio korang punya risiko tu jadi bagus tau. Tak sempit. Excel boleh besarkan sikit. Faham tak? Dia kadang-kadang bila korang masuk $30 tu kan, entry, Excel buat 10 pip je. Padahal dia turun 20 pip dia terbang. Faham tak? Boleh. Dia nak layer ni kena ikut korang punya leverage. Faham? Okay, faham Kenapa rasa takut nak entry? Sebab memang macam tu. Forex ni berkaitan rapat dengan emosi kita tau. Forex ni berkaitan rapat dengan emosi kita. Dia memang macam tu. Dia cik kata lah, dia mempengaruhi kita punya emotion. So dalam forex ada dua emosi besar, iaitu greed and fear. Benda ni kena ada. So contoh ini meter kan, meter emosi korang, 0 sedih, 100 happy. Korang tak boleh terlampau sedih tau. Dan tak boleh terlampau happy. Korang punya meter kena sentiasa kat 50. Korang kena sentiasa waras. Faham tak? Badan, faham tak? Kena sentiasa tahu apa yang korang buat. Kalau korang happy sangat pun, kadang-kadang korang pandang rendah kat market. Entry lagi kau, faham tak? Bila korang tengah down, kadang-kadang korang terlampau takut. Jadi takut ni korang kena kontrol lah. Tak boleh terlampau takut, tak boleh tertakut langsung. Tak takut langsung, tak respect market, main entry je. Tak boleh terlampau tamak, tak boleh tak tamak langsung. Ada setup, aku tak nak masuk lah. Faham tak? Tamak tu kena ada, fear tu kena ada, tapi yang penting kena ada kewarasan yang betul. Kepala tak kena waras, tak buat apa yang kita nak buat. Faham? So korang kena belajar kontrol dua benda ni. Nak kontrol dua benda ni, kena ada money management yang betul. Faham?
Dua ni kena ada baru dapat. Money management ni korang kontrol betul emosi korang dalam tangan korang lah. Serius. Faham? Korang kena belajar cara nak lindungi equity korang. Baru belajar cara nak buat profit. Profit tu akan datang nanti apabila korang dah reti jaga equity. Faham tak? Sebab kalau ramai orang reti buat profit. Faham tak? Isnin profit, Selasa profit, Rabu profit, Khamis profit, Jumaat profit. Tapi bila tanya dia ada withdraw tak? Tak ada. Tak ada withdraw. Rabu tak ada withdraw, Khamis tak ada withdraw, Jumaat tak ada withdraw. Sebab apa? Sebab dia banyak untung, banyak rugi. Poket dia bocor. Sebab dia tak jaga emosi dia. Lepas tu ramai trader sekarang, dia orang terlampau belajar teknikal sampai lupa asas mindset dengan emotion dalam trading, psikologi trading. Faham tak? Itu penting juga sebenarnya. Korang kena mahirkan. Faham? Trading view. Okay. Nanti korang buka lah tengok mindset of trader, emotion trader, kat internet banyak. Sekejap bagi saya 1 minit. Alright. So, macam mana? Ada apa-apa lagi nak saya bantu? Macam mana kelas malam ni? Puas hati tak? Belajar trendline dengan SNR? Rasa-rasa benda saya ajar ni membantu ke tak membantu? Kan? Tak apa. Okay, saya nak buat satu cabutan bertuah. Saya nak bagi satu cabutan bertuah ni untuk korang. Pemenang akan dapat RM100. Okay, macam mana saya nak bagi ya? Sekejap, saya tengah fikir ni. Macam mana nak bagi? Kita buat kuis lah. Kita buat kuis tak? Kuis apa lah? Tak, seorang je. Sekejap. Bagi saya 1 minit, saya fikir tak? Okay. Stop chat. Saya nak tanya. Pair gold buka pukul apa? Siapa tadi yang first bagi? Pukul 6 pagi tadi. Arif. Okay, Arif. Bagi akaun Telegram. Okay, Arif Effendi. Okay guys, video ni saya akan share dekat dalam saya punya channel VIP tau. Dalam tu ada 4 video. Video SNR 1, SNR 2 dan cara nak entry gold scalping gunakan SNR. Dan ada video untuk trendline ni. Okay. So, korang kalau nak tengok nanti boleh join PM admin So nanti admin akan guide cara nak join. Okay. Okay, thank you so much guys. Terima kasih sebab join kelas malam ni. Boleh tak sebelum kita balik, sebelum kita tutup kelas ni, boleh tak kalau korang bagi feedback? Cakap kelas ni okey ke? Cakap kelas terbaik ke? Thank you so much ke? Saya nak buat feedback. Boleh tak?
Okey, minggu depan ada kelas lagi tau. Minggu depan, Sir akan ajar trendline version kedua. Sir akan ajar trendline lagi mendalam. Korang make sure join, support Sir dengan join IB OTA Sir. Okay, dan saya akan buka lagi pasal trendline dan video dia nanti ada dalam VIP. Okay, simple je. Tapi membantu kita dalam trading. Dan jangan lupa backtest. Backtest tu sangat penting. Buka. Korang kalau macam saya tak main banyak pair. Saya ada pair-pair sendiri, faham tak? Kalau korang pening, kecilkan pair. Main dalam 10 pair je. Lepas tu 10 pair ni korang ulang. Main JJ kan. Hantu JJ. Main JJ. Buka JJ. Tengok. Trendline. Okey. Buka JJ. SNI. Sampai jumpa. Okey. Betul. Emosi kena balance. Thank you so much. Bye guys. Assalamualaikum. Minta maaf kalau ada kurang. Okay. Dan saya harap ilmu ni bermanfaat. Saya halalkan semua ilmu ni kat korang. Okay. Thank you. Bye-bye.